Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid? Hari ini kita akan menyambung pelajaran kita dalam bidang akidah ya. Kita masih lagi dalam pelajaran yang ke-10, Akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahagian yang kedua. Baiklah, objektif pelajaran kita pada kali ini ialah di akhir pelajaran nanti yang pertama kamu boleh mengetahui sejarah aliran yang bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Seterusnya, prinsip-prinsip aliran yang bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Pandangan Ahlussunnah wal Jamaah dan aliran yang bertentangan dengannya tentang beberapa isu. Seterusnya, kepentingan bergantung dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Okey, aliran yang bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang akan kita lihat ya pada kali ini ialah yang pertama aliran Syiah, yang kedua aliran Khawarij dan yang ketiga aliran Mu'tazilah. Okey, kita lihat dahulu sejarah Syiah ya, iaitu kumpulan yang menuntut supaya Sayyidina Ali bin Abu Talib dilantik sebagai khalifah selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkeyakinan bahawa hanya Ahlul Bait sahaja yang lebih layak memegang jawatan khalifah. Ahlul Bait ini bermaksud ahli keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi Sayyidina Ali ni merupakan salah seorang Ahlul Bait kerana Sayyidina Ali ni adalah sepupu Rasulullah dan Sayyidina Ali juga merupakan menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita lihat prinsip utama Syiah yang bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang pertama, meyakini bahawa al-imamah merupakan rukun agama dan telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan rasulnya secara nas. Okay, yang kedua, meyakini bahawa imam-imam adalah maksum ya, iaitu terpelihara daripada dosa kecil dan besar ya. Jadi kalau kita belajar dalam bab rasul ya, sebenarnya maksum ini adalah satu keistimewaan kepada para nabi dan rasul ya, bukan manusia yang lain ya. Okey, seterusnya kita lihat prinsip yang ketiga, menyanjung Sayyidina Ali secara keterlaluan sehingga disamakan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, yang keempat, mengamalkan at-taqiyah, iaitu menyembunyikan sesuatu yang boleh membahayakan diri atau harta bendanya dengan menampakkan sesuatu yang berbeza dengan hakikat sebenarnya. Ya, contohlah, kalau sekiranya orang-orang Syiah ni ya ada di kalangan orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah yang mereka tidak akan menzahirkan ya pemikiran ataupun akidah Syiah mereka ya. Itu namanya at-taqiyah. Okey, seterusnya yang kelima, menambah nama Sayyidina Ali dalam syahadah selepas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita boleh lihatlah dalam azan ya yang dilakukan oleh orang-orang Syiah ya, selepas lafaz kalimah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mereka akan menambah wa asyhadu anna aliyan waliyullah. Okey, kita berpindah kepada aliran Khawarij. Okey, kita lihat sejarahnya. Kumpulan pengikut Sayyidina Ali bin Abu Talib yang berpaling tadah kerana tidak berpuas hati dengan keputusan Majlis Tahkim ya. Jadi asalnya Khawarij ni adalah pengikut Sayyidina Ali, tetapi disebabkan mereka tak berpuas hati dengan keputusan Majlis Tahkim, jadi mereka pun berpaling tadah dan keluar ya. Akhirnya dikenali kumpulan mereka ni sebagai Khawarij. Majlis Tahkim ni adalah satu mesyuarat ya untuk memilih khalifah ya. Khalifah yang mana ketika selepas kematian Sayyidina Umar ada dua orang khalifah yang telah dilantik ya oleh pengikut masing-masing ya. Jadi selain daripada Sayyidina Ali, Sayyidina Muawiyah juga telah dilantik ya oleh pengikutnya. Jadi untuk mendapatkan seorang khalifah ya yang sepatutnya memerintah, jadi mereka telah mengadakan Majlis Tahkim. Namun Sayyidina Ali telah dikhianati. Jadi Sayyidina Ali telah tersingkir dan Muawiyah menjadi khalifah. Okey, seterusnya kita lihat spektrum ilmu. Ciri-ciri pemikiran Khawarij telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sahal bin Hunayf.
bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sambil baginda menunjuk ke arah Iraq. Yahruju minhu qaumun yaqra'una al-Quran la yujawizu taraqiyahum yamruquna minal Islam muruqas sahmi minar ramiyah. Maksudnya, dari sanalah muncul sekumpulan kaum yang membaca Al-Quran tidak melebihi kerongkong mereka. Mereka keluar dari Islam sebagaimana anak panah keluar dari busurnya. Riwayat Bukhari. Okay, kita lihat prinsip utama Khawarij yang bertentangan dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Okay, yang pertama, jawatan khalifah atau imam hendaklah diserahkan pemilihannya kepada rakyat untuk memilih sesiapa sahaja daripada kaum muslimin yang layak. Yang kedua, mereka menyatakan bahawa Sayyidina Ali telah melakukan dosa besar serta kufur kerana bersetuju mengadakan majlis tahkim. Ya, sebab itulah orang-orang Khawarij telah merancang pembunuhan Sayyidina Ali. Ya, kerana mereka menganggap Sayyidina Ali ini telah melakukan dosa besar dan kufur. Justru itu boleh dibunuh. Okey, seterusnya yang ketiga, wajib keluar menentang pemimpin atau khalifah yang tidak adil. Ya, jadi sekiranya pemimpin atau khalifah yang tidak adil, mereka akan perangi. Okey, yang keempat, beriktikad bahawa orang yang melakukan maksiat dikira berdosa besar dan kufur. Jadi selain daripada Sayyidina Ali, mereka juga beriktikad bahawa sekiranya orang-orang yang melakukan dosa maksiat dikira berdosa besar dan kufur juga. Okey, seterusnya kita lihat aliran Mu'tazilah. Okey, dari segi sejarah, iaitu kumpulan yang diasaskan oleh Wasil bin Atha setelah berlaku perbezaan pendapat antara beliau dengan guru beliau Hasan al-Basri tentang kedudukan pelaku dosa besar. Oleh kerana perbezaan pendapat ini, maka Wasil bin Atha pun keluar daripada aliran Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi kumpulan yang diasaskan oleh Wasil bin Atha ni dikenali dengan Mu'tazilah kerana dia keluar daripada kumpulan Ahli Sunnah wal Jamaah. Okey, kita lihat prinsip utama Mu'tazilah yang bertentangan dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Okay, yang pertama, dari segi at-tauhid, menafikan sifat ma'ani pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat ma'ani ni termasuklah qudrah, iradah, ilmun, hayyun, sama', basar. Basar, kalam. Jadi itu sifat yang disandarkan kepada zat Allah. Jadi mereka menafikan sifat tersebut. Okey, seterusnya yang kedua, al-adlu. Dari segi al-adlu, meyakini manusia bertanggungjawab sepenuhnya atas perbuatan mereka, sama ada baik atau buruk, tanpa ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan mengikut Ahli Sunnah wal Jamaah, semua perkara adalah ketentuan Allah, sebagaimana yang kita pelajari dalam qada dan qadar. Okay, yang ketiga, al-wa'ad wa al-wa'id. Al-wa'ad ni janji baik dan al-wa'id ni janji yang buruk. Okay, meyakini bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala wajib memberi balasan baik kepada orang yang taat, dan ancaman azab kepada orang yang melakukan maksiat. Sedangkan Allah hanya berjanji saja, bukan kewajipan bagi Allah untuk memberi balasan baik mahupun azab kepada maknanya dari segi orang yang melakukan maksiat ataupun orang yang melakukan kebaikan. Jadi harus bagi Allah untuk memberi balasan kepada golongan yang taat dan orang-orang yang melakukan maksiat. Okay, seterusnya yang keempat, al-manzilah baina al-manzilatain, iaitu meyakini bahawa pelaku dosa besar berada pada satu kedudukan antara mukmin dan kafir, dan mereka kekal dalam neraka. Maknanya bagi Mu'tazilah, orang yang berdosa besar ni mukmin bukan, kafir pun bukan. Jadi duduk di tengah-tengah. Namun mereka akan kekal dalam neraka. Okey, seterusnya yang kelima, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar.
Meyakini bahawa menyeru kebaikan dan mencegah keburukan adalah wajib ditegakkan dalam keadaan apa sekalipun, ya. Tapi kalau ikut kita faham, ya, dalam hadis Nabi, sekiranya seorang itu tidak berkemampuan untuk mencegah dengan kuasa, maka bolehlah mencegah dengan lisan. Dan jika tak berkemampuan, maka bolehlah dia membenci dalam hati, ya. Okey. Baik, kita lihat pula tentang pandangan Ahlussunnah wal Jamaah dan aliran yang bertentangan dengannya tentang beberapa isu. Okey, isu yang pertama tentang adakah Al-Quran itu makhluk? Ya, jadi Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahawa Al-Quran merupakan kalamullah yang bersifat qadim, yakni sedia ada. Ya, aliran yang lain pula, ya, Mu'tazilah mengatakan bahawa Al-Quran adalah makhluk yang bersifat hadis, yakni baharu. Okey, seterusnya isu melihat Allah Subhanahu wa taala. Okey, Ahlussunnah wal Jamaah, ya, meyakini bahawa semua orang beriman dapat melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat kelak. Okey, manakala Mu'tazilah mengatakan bahawa adalah mustahil, ya, makhluk boleh melihat Allah Subhanahu wa taala kerana Allah tidak menyerupai makhluk. Okey, seterusnya isu yang ketiga tentang pelaku dosa besar. Okey, Ahlussunnah wal Jamaah menyatakannya pelaku dosa besar ni tetap dikira sebagai mukmin, ya, bukannya kafir dan dihukum fasik jika tidak bertaubat. Okey, manakala aliran lain, ya, Khawarij menyatakan pelaku dosa besar dianggap kafir. Okey, Mu'tazilah pula menganggap pelaku dosa besar berada pada satu kedudukan antara mukmin dengan kafir dan mereka kekal di dalam neraka. Okey, isu seterusnya adalah berkaitan qada dan qadar. Okey, Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahawa setiap perkara baik dan buruk datang daripada Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala mengurniakan manusia akal untuk berfikir dengan berikhtiar untuk memilih antara baik dengan buruk. Okey, manakala Mu'tazilah pula meyakini bahawa setiap perkara baik dan buruk datangnya daripada manusia semata-mata. Ya, maknanya mereka seolah-olah menolak, ya, qada dan qadar, ini ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Okey, seterusnya isu tentang kedudukan iman. Okey, Ahlussunnah wal Jamaah mempercayai bahawa iman boleh bertambah dan berkurang bergantung pada amal soleh dan maksiat yang dilakukan. Okey, manakala Khawarij dan Mu'tazilah, ya, menyatakan iman tidak boleh bertambah dan berkurang. Ya, iman ada apabila melakukan kebaikan dan iman hilang apabila melakukan kemungkaran. Okey, seterusnya kita lihat pula tentang kepentingan bergantung dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Okey, yang pertama kita akan mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey, yang kedua menjadi asas penerimaan sesuatu amalan. Ya, jadi kalau kita melakukan amalan, ya, kita berpegang, ya, kepada aliran akidah Ahlussunnah wal Jamaah, maka amalan kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, memelihara kesucian agama Islam. Yang keempat, membersihkan akidah daripada sebarang bentuk kekeliruan. Yang kelima, mengelak umat Islam daripada terjebak dengan ajaran sesat. Dan yang kelima, menjamin keamanan negara. Ya. Jadi, kita hendaklah, ya, berpegang kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah supaya kita akan mendapat keberkatan, keredaan Allah Subhanahu wa taala. Sekian dahulu Ustazah sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.